Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha'. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa imanal muttaqin arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi'ilmik wasta'mil abdanana fi ta'atik. Allahumma aftah alaina fathan qariba fi ulumil aqliyati wan naqliyah bijahi sayyidina maulana Muhammadin khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta tujuh petala langit dan tujuh petala bumi dan segala perbendaharaan yang berada di antaranya. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan besar kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas ahli keluarga baginda, dan ke atas para sahabatnya, dan ke atas mereka yang mengikuti jalan mereka yang terdahulu dengan cara yang terbaik sehingga hari kiamat. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diizinkan sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, ya, untuk kita bertemu di atas talian untuk kita menyambung sesi soal jawab tasawuf seperti mana yang kita lakukan, ya, pada pagi weekend. Dan jika ada soalan yang ingin diajukan, boleh letakkan di ruang komen, insya-Allah, ya. Hari ini saya ingin berbicara berkenaan dengan sangka baik, ya. Sifat sangka baik adalah sifat yang sangat penting di dalam agama kita, ya, kerana agama kita menekankan aspek dalaman, aspek batin. Jadi antara sifat batin yang utama adalah bersangka baik. Baik, bersangka baik kepada siapa? Ya, baik, sangka baik kepada Allah dan bersangka baik kepada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Bersangka baik kepada Allah, bersangka baik kepada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Baik, kenapa kita kena bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kerana kita meyakini bahawa Allah Ta'ala maha baik, ya. Kerana kita meyakini bahawa Allah maha bijaksana, ya. Kita meyakini bahawa Allah SWT mengatur segala sesuatu dengan ketetapan yang terbaik. Jadi apa saja yang berlaku pada diri kita, kita bersangka baik kepada Allah SWT, ya. Bahkan untuk kita beriman kepada Allah tu, yang mana mata kasar kita tak pernah melihat Allah Subhanahu Wa Taala, maka keimanan itu sebenarnya pun termasuk dalam ruang lingkup makna sangka baik, ya. Sangka baik bahawa Allah Ta'ala itu wujud. Bila kita lihat alam ini, kita tengok mustahil alam ini ada dengan sendirinya, maka dengan itu kita akan meyakini bahawa mesti ada Tuhan yang menciptakan. Walaupun mata kasar kita tak pernah melihat, tapi kita ada satu
bentuk sangka baik yang sangat kuat. Tapi bentuk sangka baik keimanan ini kita tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Ya. Tetapi asas keimanan itu sebenarnya terbina di atas sangka baik. Ya. Sangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sebab apa? Sebab kita memang tak pernah nampak Allah. Ya. Kita tak pernah lihat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi keimanan dan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu terbina di atas makna sangka baik. Ya. Baik. Sebelum saya pergi jauh, saya jawab dulu soalan yang ada. Baik, soalan daripada Akil Azmi. Jika kita cuba untuk khusyuk dalam solat tapi tak sampai kepada khusyuk itu, adakah masih dikira khusyuk? Kadang-kadang ada lintasan syaitan yang membuat saya terleka dan mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bermakna dalam solat ini, dalam solat, kualiti solat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada kadar kekhusyukan kita. Sejauh mana kehadiran hati kita bersama Allah Subhanahu Wa Taala di dalam solat, sejauh itulah kualiti solat kita yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi jika kita sudah berusaha untuk khusyuk di dalam solat, tetapi masih belum sampai, bermakna di situ ada ukuran yang kita boleh faham. Ya, bermakna kita ni masih banyak terpaut dengan dunia. Ya, dalam solat ni dia boleh jadi kayu ukur kepada macam mana kita dengan dunia kita. Ya, jadi teruskan berusaha untuk khusyuk dalam solat. Dan kena terus solat, kena terus istiqamah solat. Dan dalam solat, setiap kali solat, usahakan untuk khusyuk. Tapi untuk khusyuk ini, dia bukan sahaja usaha yang perlu dilakukan di dalam solat sebenarnya. Ya. Dia sebenarnya lebih di luar solat. Di luar solat ni kita kena menuntut ilmu. Sebab nak khusyuk dalam solat tu, kita kena kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kita kena kenal Allah Ta'ala. Jadi untuk kenal Allah Ta'ala tu, kita kena ilmu, kita kena berusaha untuk banyak berzikir pada Allah. Bagaimana hati kita melekat kepada pengingatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Belajar ilmu, macam mana kita dapat merasa kehambaan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Belajar ilmu sampai kita dapat merasa kehebatan, keagungan Allah. Ya. Jadi belajar ilmu, lepas tu banyak berzikir, lepas tu banyak bertafakur. Banyak bertafakur. Tafakur akan kelemahan diri kita, betapa lemahnya kita ni, betapa daifnya kita. Ya. Betapa jahilnya kita, betapa tak ada apa-apanya kita. Betapa miskinnya kita, betapa fakirnya kita. Kita ni semua perlu kepada Allah. Kita semua berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita semua mengemis kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rasakan kehebatan Allah, rasakan keagungan Allah. Apa yang kita dapat usahakan luar solat tu sebenarnya akan efek dalam solat kita. Itulah rahsia kekhusyukan. Rahsia kekhusyukan ini mengenal Allah. Tapi nak mengenal Allah ni perlukan hati yang bersih, kan? Kena banyak berzikir, banyak istighfar, banyak la ilaha illallah, banyak selawat, banyak baca Quran, ya, belajar ilmu, tafakur, zikir, tafakur, zikir, tafakur. Itu nanti lihat bagaimana dia akan efek di dalam solat. Jadi khusyuk ini bukan saja sesuatu yang dipaksa-paksakan semata-mata di dalam solat, tetapi usaha itu lebih di luar solat itu lagi. Di luar solat itu lagi. Kita dah latih hati kita itu sentiasa terpaut kepada Allah, sentiasa terikat kepada Allah, sentiasa hadir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Latihkan hati khusyuk dengan Allah luar solat. Kita tengok di dalam solat akan datang sifat khusyuk. Ya. Daripada Lina Zahara nak bertanya, adakah roh semua sebaya? Maksud saya umurnya. Jazakallahu khairan. Adakah roh sebaya? Tidak. Roh Nabi SAW adalah lebih awal daripada yang lain. Ya. Roh Nabi SAW adalah roh yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nur. Bersifat nurani. Selepas daripada roh
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terpancar pula roh para nabi-nabi. Para nabi-nabi. Ya. Tapi antara roh Nabi SAW dengan roh para nabi-nabi itu ribuan tahun, ya. Ribuan tahun. Dalam riwayat yang lain ada kata berbelas ribu tahun. Ada riwayat kata jutaan tahun, ya. Antara roh Nabi SAW dengan roh para nabi-nabi yang lain. Dan ketika roh Nabi SAW hanya seorang saja, maka dialah satu-satunya yang beribadah kepada Allah SWT. Dia satu-satunya yang sentiasa berzikir kepada Allah, rohnya itu. Ya. Kemudian roh nabi-nabi, selepas roh nabi-nabi, roh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saya baca dalam tafsir, ya. Tafsir At-Ta'wilat An-Najmiyah oleh Al-Imam Najmuddin Ar-Razi rahimahullah. Beliau menulis bahawa roh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memang Allah Taala pilih antara roh yang terawal, yang terpancar daripada, sebenarnya semua roh-roh pun semua daripada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak kata sebaya tak sebaya, ya. Sebab dia ada turutan, ya. Baik, soalan di sini daripada Siti Nur Zubaidah. Bersangka baik, tapi jika kita nampak perangai dia tak baik, bagaimana ya? Baik, tengok orang buat perangai yang tak baik, ya, itu sepatutnya tidak menjadi penghalang kepada kita untuk bersangka baik kepada orang lain, ya. Kita tengok perangai tak baik orang lain, itu tidak menjadi penghalang sebenarnya untuk kita bersangka baik, untuk kita bersifat positif dengan dia, berfikiran positif dengan dia. Seseorang yang berperangai buruk tidak patutnya menjadi penghalang kepada kita untuk bersikap optimistik kepada dia. Ya. Kerana apa? Kerana yang tak baik itu kan perangai dia. Yang tak baik itu perangai dia, perbuatan dia. Ya, tapi dia tu, diri dia tu, ya, kita tak tahu esok lusa. Ya. Esok lusa sekali kalau perangai dia dah bertukar, kan diri dia tu dah jadi mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Diri dia dah mulia. Jadi kita kena bezakan antara diri dengan perbuatan. Ya, kita kena bezakan diri dengan perangai. Dalam tasawuf ni kita kena sentiasa berwaspada, ya, supaya kita tak mudah bersangka buruk kepada orang lain. Jadi untuk perkara itu kita kena faham perbezaan macam mana kita nak berinteraksi dengan diri orang tu dengan perangai orang tu. Kita kena jadi sikap dan cara kita menyantuni, cara kita berinteraksi berbeza. Berkenaan dengan diri orang tu, kita tak boleh sangka buruk kepada dia. Sebab esok lusa dia boleh jadi wali. Entah dia husnul khatimah daripada kita. Kan? Kesudahan dia entah lebih baik daripada kita. Kita tak tahu kita ni macam mana dia. Kita tak tahu macam mana dia. Kan? Entah dia yang dapat lintas titian sirat daripada kita. Kita tak tahu dapat lintas ke tak. Entah tergelincir ke apa, tak tahu. Orang tu entah dapat lintas titian sirat sempatan sekilat. Kita tahu. Jadi kita tak tahu. Maksudnya kita tak tahu. Benda yang kita tak tahu pasal diri orang tu, konsepnya dalam agama kita kena sangka baik pasal diri orang tu. Pasal diri orang tu, ya. Itu interaksi hati kita, ya. Okey, perangai dia buruk, perbuatan dia buruk, dia punya aktiviti dia buruk. Yang itu tak apa kita benci. Yang tu kita benci. Perbuatan yang buruk tu kita benci. Diri orang tu jangan benci. Diri orang tu kita kena sangka baik, bahkan kita kena sayang. Kan? Kita hanya orang buat perangai yang buruk, kita tidak boleh lakukan character assassination.
Ya. Kita tak boleh lakukan character killing ataupun character assassination, ya. Sebab kita tak boleh jatuhkan personality seseorang, ya. Kita tak boleh jatuhkan personality seseorang hanya kerana perangai dia. Yang kita dalam agama kita ni, kita diajar untuk deal dengan perangai je. Ini memang sejak zaman Rasulullah, sejak zaman sahabat, kan. Memang kita ini hanya judge berdasarkan zahir sahaja. Dalaman dia tu, maksudnya hakikat diri dia tu, itu serah kepada Allah Subhanahu Taala. Entah dia ahli syurga, kita ni tak tahu ni, kita ni ahli syurga ke ahli neraka ni. Yang sekarang ni kita tengok nampak macam perangai buruk, entah esok lusa dapat hidayah menduduki tempat syurga yang tinggi di sisi Allah SWT. Kita tak tahu. Jadi tak tahu itulah sebab tu kita kena sangka baik. Sebab tu Rasulullah ajar sangka baik, sebab you don't know. You don't know about yourself, you don't know about someone else. So be positive, kata Rasulullah. Rasulullah nak kita Rasulullah larang. Bahkan larangan tu dalam Quran, ya. Larangan tu memang dalam Quran, dalam surah Al-Hujurat. Dalam surah Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz zanni inna ba'daz zanni ithmu wa la tajassasu. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kamu daripada bersangka-sangka. Kerana prasangka kamu itu kebanyakannya buruk, salah, silap, dosa. Ismun wala tajassasu. Oleh itu jangan kamu mencari-cari kelemahan orang lain, jangan kamu mengintai-ngintai kekurangan orang lain, wala tajassasu, jangan kamu mengorek-ngorek kesalahan orang lain. Manusia ni kalau dikorek jumpa kesalahan dia, ya. Melainkan kalau dia berada di pihak autoriti, ya, di pihak autoriti itu kerja dia untuk dia nak tegakkan keadilan, kan. Itu pun ada tata susila dia, ada adab-adab dia, kan, dalam nak mengorek maklumat dan sebagainya. Ataupun seorang kerja sebagai juru audit, ya, dia dah kerja dia macam tu, ya. Tapi kita yang berada di posisi, bukan pada posisi yang perlu untuk nak mengorek data, untuk nak menggeledah info, untuk nak mengintai, mengintip, spy dan sebagainya, maka kita berada pada posisi untuk sentiasa bersangka baik kepada semua orang. Ya, bersangka baik kepada semua orang. Jadi bila kita tengok perangai orang buruk, okey, kita boleh benci perangai tersebut, dan cara kita deal adalah bagaimana kita dapat dakwah orang tersebut. Bagaimana kita dapat nasihat supaya dia tinggalkan perangai itu. Pasal diri orang tu kita jangan judge, ya. Diri orang tu silap lebih mulia di sisi Allah, kan. Manusia ni kalau sekali Allah tukarkan, sekali mata Allah boleh tukarkan. Kita pun sama. Kita ni kalau Allah terbalikkan sikit, Allah boleh terbalik, tergelincirkan habis terus. Jadi larang. Agama kita larang bersangka buruk pada orang lain. Bersangka buruk pada diri sendiri boleh. Dalam agama kita, untuk kita muhasabah diri, tak apa bersangka buruk dengan nafsu kita, bersangka buruk dengan diri kita, tak apa. Tapi kepada orang lain tak boleh. Ya, bersangka baik pada orang lain tak boleh. Kepada orang lain ni maksudnya termasuk anjing kurap, ya. Termasuk anjing kurap. Sebab kita tak tahu kita dapat lintas titian sirat ataupun tidak, ya. Kita ni mati dalam keadaan iman ataupun tidak, ya. Jadi Sayyidina Uwais Al-Qarni rahmatullahi alaih mengajarkan, end of the day kita tak tahu antara kita dan anjing kurap tu siapa lebih mulia di sisi Allah Subhanahu Taala. Jadi oleh kerana anjing kurap pun kita tak boleh bersangka buruk, ini kan lagi manusia, ya. Ini kan lagi manusia, jauh lebih lagi tidak boleh disangka burukkan, ya. Kena bezakan, ya. Kena bezakan antara diri orang tu kita kena sayang, kita kena hormat. Dia hamba Allah, dia makhluk
yang Allah pilih jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah keturunan Nabi. Setiap manusia adalah keturunan Nabi, Nabi Adam alaihi salam, keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Dan kebanyakan orang Melayu kita di sini kebanyakan ada darah Nabi Ibrahim. Jadi banyak keturunan ni, banyak darah nabi-nabi ni. Jadi dia orang tu kita hormat. Setiap manusia patut diberikan kehormatan dia sebagai anak-anak keturunan Nabi Adam, sebagai makhluk, sebagai manusia. Dia sebagai insan, dia berhak untuk mendapatkan penghormatan daripada kita. Dia mendapat kemuliaan daripada kita. Ya. Baik. Cara kita muliakan dia, kalau dia orang baik, alhamdulillah kita hormat, kita ikut dia. Orang baik kita boleh ikut dia, jadikan tauladan. Kalau dia perangai dia buruk, kita jadikan sempadan. Itu cara kita hormat dia. Jadikan sempadan dan kita cuba dakwah dia, kita cuba tegur dia, kita cuba nasihatkan dia, kita cuba tukarkan keadaan dan situasi dengan cara yang terbaik, dengan cara adab, dengan cara hikmah, dengan cara kasih sayang, dengan cara kecintaan. Ini cara kita hormat, cara kita bersangka baik kepada orang lain. Anak kita buruk macam mana pun perangai dia, kita tetap bersangka baik. Anak aku ni insya-Allah jadi somebody dah besar. Ya. Anak kita dinakal macam mana pun daripada kecil. Macam mana pun kita tengok anak kita. Daripada kecil kita tengok dia nakal. Lompat sana, lompat sini, pecahkan sana, pecahkan sini. Bakar sana, bakar sini. Tapi sangka baik seorang ibu bapa tak pernah lenyap kepada ibu bapa, kepada anak-anaknya. Ya. Sebab ibu bapa membezakan antara diri anak tu dengan perangai anak tu. Ya, dia tengok perangai anak dia memang agak hyperaktif, nakal macam, ya, itu perangai dia. Tapi deep down dalam hati seorang ayah, seorang ibu, insya-Allah anak aku ni jadi somebody. Ya, tak putus kita doa kepada dia. Jadi macam itulah patutnya sikap kita kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh faham ya? Boleh faham. Anak kita ni, walaupun kalau sekali dia besar dia masuk penjara, termasuk dalam penjara, kita tetap ziarah dia dalam penjara. Sebab apa? Sebab kita tetap mak bapak. Kita tahu anak kita ni insya-Allah boleh jadi baik walaupun dah masuk penjara. Kita tetap sayang dia. Diri dia tu tetap sayang. Dia anak kandung kita. Na'udzubillah min dzalik, ya. Saya bagi contoh saja. Dia tetap anak kita. Tetap ziarah dia, tetap bawa hadiah pada dia, bawa makanan pada dia dalam penjara. Sebab apa? Dia daripada titisan darah saya. Saya tetap sayang dia. Despite of all the wicked, all the bad thing that he did. Ya, kita tetap sayang dia. Ya. Perangai dia tu kita tahu dia boleh berubah. Baik, macam inilah kita kena pandang pada semua orang. Semua orang kita kena sayang. Perangai orang tu, ya. Kalau kita tak boleh nak tegur, tak boleh nak sihat, kita doa. Ya Allah, kau bagi dia hidayah. Ya. Kita jangan bersangka buruk. Ini memang ahli neraka jahanam dah ni. Memang dah tempah tiket dan neraka. Amboi. Kita yang bersangka buruk macam tu tak tempah tiket. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita yang bersangka buruk, itu lebih besar tempahan tiket. Orang tu tak esok lusa dapat hidayah daripada Allah Ta'ala. Jadi sebab tu saya kata sangka baik sangat penting dalam agama kita. Banyak benda Allah rahsiakan daripada kita. Sebab itu kita kena banyak bersangka baik. Sebab apa? Sebab Allah banyak simpan rahsia di sebalik alam ni. Kita tak tahu. Ya, kita tak tahu. Ya. Orang seperti seumpama Sayyidina Umar Al-Khattab pada hari ketika dia nak membunuh Nabi SAW pada permulaan hari, nak membunuh Nabi, di penghujung hari menjadi orang yang membentengi Nabi, orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW. In a one day Allah SWT changed
Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, from being the biggest enemy of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to the most defensive of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In a one day, in a single day, kita nampak lihat macam mana Allah boleh tukar. Kalau Sayyidina Umar mati dalam keadaan dia nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun tak sempat bunuh Nabi pun, dosa itu menyebabkan dia akan merengkuk di dalam neraka Allah selama-lamanya dengan azab yang dahsyat. Tapi lihat bagaimana Allah tukarkan situasi Sayyidina Umar Al-Khattab. Ya. Bagaimana Allah tukarkan. Sampai hari yang sama beliau nak bunuh Nabi SAW, hari itu juga dia dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus jadi pembenteng yang kuat, bahkan penguat Islam tu sendiri. Tu manusia. Sebab tu kita tak, sebab ilmu berkenaan apa yang terjadi masa akan datang ni Allah yang simpan. Jadi tugas kita ni, kita kena faham tugas kita. Tugas kita bersangka baik. Tugas kita bersangka baik pada Allah, bersangka baik kepada makhluk Allah SWT. Because Allah SWT keeps something very special for us. Secretly, we don't know. Yeah? What behind thing in future, behind situation. But Allah has kept everything special for us. Special. Cuma kita nak kena bersangka baik je. Bersangka baik je kepada Allah. Allah keep something special. I promise you. Something special behind all this, behind all the situation. Ya. Tapi nak sangka baik itu. Nak sangka baik. Kita kena latih hati kita sangka baik. Ya. Jadi saya panjangkan soalan jawapan sangka baik ni sebab memang hari ni saya nak berbincang tentang sangka baik, ya. Jadi soalan ni dia kena dengan tajuk kita pada hari ni. Boleh hurai tentang rijalul ghaib. Rijalul ghaib adalah orang-orang yang berada di alam ghaib, yang sudah berada di alam ghaib, orang-orang yang sudah meninggal dunia, ya. Roh-roh mereka ada di alam sana. Roh mereka berada di alam sana. Roh para nabi, roh para wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala, roh para ulama-ulama yang soleh, mereka ada di alam mereka. Mereka tak lenyap, ya. Itu rijalul ghaib. Apa pandangan tentang gelang tasbih? Lelaki boleh pakai ke walaupun memang dia guna gelang tu untuk berzikir? Ya, boleh. Nak pakai kat gelang, nak pakai dekat rantai tasbih, boleh. Ya. Tapi tengok budaya sesuatu tempat lah. Kalau tempat tu nampak pelik, orang gantung tasbih, nampak macam Tok Sami pula, tak payahlah pakai. Tapi kalau di tempat-tempat yang memang supaya tak hilang tasbih, supaya selalu ingat nak berzikir, digantung sini supaya mudah nak ambil, nak guna, tak ada masalah. Nak gantung kat leher, nak buat gelang, kan? Nak buat kat cincin, tempat tasbih letak dekat buat macam cincin. Tak ada masalah. Ya. Bolehkah kita jamakkan 2 waktu solat hanya kerana busy kerja? Contoh masuk kerja 7 petang, lepas tu busy sampai ke waktu isyak. Macam mana tu Ustaz? Jika seseorang itu ada masa, ya, untuk dia buat waktu maghrib dan isyak secara berasingan, maksudnya maghrib buat dalam waktu maghrib, isyak buat dalam waktu isyak, maka dia lakukan yang sedemikian, ya. Tapi jika seseorang itu terlalu darurat, kan? Kerja dia tu memang nature kerja dia tu masuk kerja mungkin sebelum maghrib, kan? Dan sampai habis lepas isyak. Jadi waktu maghrib biasanya memang tak ada masa. Jadi untuk orang yang seperti itu saja, bukan untuk semua orang, untuk orang yang seperti itu sahaja, dia boleh niatkan jamak takhir. Dia boleh niatkan jamak takhir maghrib masuk ke dalam waktu isyak.
Walaupun dia bukan safar, dia bukan dalam keadaan lebih daripada 2 marhalah, tapi ini dijamakkan disebabkan kerja yang sangat busy, yang sangat busy tadi. Yang sangat busy. Tapi kerja yang halal, dia kena kerja yang halal, kerja yang ikut syariat. Tapi dia kena buat 4 rakaat. Bila dia jamak tu dia tak boleh buat dua-dua. Sebab dua-dua ni memang kena lebih daripada 2 marhalah. Dia boleh niat jamak waktu maghrib tu dia niat jamak takhir. Jadi dalam waktu isyak nanti dia buat solat maghrib 3 dan solat isyak 4 rakaat. Dia tak boleh buat solat isyak 2 ya. Walaupun dia jamak. Ini untuk hanya orang yang darurat saja kerja macam tu. Dan jika dia lihat kerja dia betul berpanjangan macam tu, yang terbaik lepaskan kerja tersebut. Kalau boleh cari kerja yang lain. Cari kalau boleh dalam masa yang sama kita cuba berusaha untuk cari kerja yang mudahkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tak ada lagi peluang pada pekerjaan yang lain, kita kena stick dulu dengan kerja tu. Tak apa, teruskan dulu kerja sambil tunjuk kesungguhan kepada Allah yang kita sedang sediakan. Dan kita prepare juga CV kita untuk kita hantar kepada syarikat-syarikat yang lain. Tunjukkan kesungguhan tu kepada Allah. Ya, yang kita nak cari company yang kita boleh kerja dengan mudah, kita beribadah kepada Allah. Ya. Kalau masih belum jumpa, teruskan kerja di tempat itu. Ya. Ini hanya untuk orang yang seperti itu sahaja. Begitu juga dengan doktor, operation. Operation start pukul 6 petang. Doktor operation start pukul 6 petang, habis pukul 9 malam. Jadi waktu maghrib tu, kalau dia memang tak dapat tinggalkan langsung pembedahan tersebut, doktor macam tu pun boleh niat jamak takhir. Ya. Walaupun tidak bersafar. Ya. Bagaimana pendapat makhluk pertama tadi dah hilang. Makhluk pertama tadi boleh letak balik dalam ruang komen. Dia dah hilang dah. Ya. Bagaimana pendapat Okey, baik. Kalau bersangka jahat dalam hati je boleh tak? Memang bersangka baik atau bersangka buruk tu memang dalam hati je. Ya, maksudnya tempat sangka baik tu memang dalam hati dan tempat sangka buruk tu memang dalam hati. Yang di lidah ni dia penzahiran saja. Dia hanya mengungkapkan apa yang ada dalam hati. Yang di lidah ni dia hanya pembantu. Bos dia di dalam. Bosnya di dalam. Yang ni sebagai tukang ekspres. Tukang ekspresi. Tapi tempat sangka baik dan sangka buruk tu memang dosanya itu dosa hati. Ini dosa batin. Bila kita sebut tasawuf ni memang bicaranya bicara hati. Soalnya soal hati. Sangka buruk kepada orang dalam hati memang itulah yang salahnya. Memang itu yang seseorang itu jatuh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebab banyak bersangka buruk kepada orang lain. Ya. Fikiran negatif dosa ke? Fikiran negatif bila dia melibatkan kepada orang lain itu dosa. Ya. Fikiran negatif ni maksudnya fikiran yang menyebabkan kita bersangka buruk terhadap diri orang tersebut. Ya. Diri orang tersebut. Maksudnya kepala kita ni fikir dia ni berdebah, dia ni jahanam, dia ni maki hamun diri dia. Dia ni laknat, betul laknat. Padahal kita tak tahu dia tu terlaknat ke tak di sisi Allah. Kan? Ataupun makilah orang ni. Padahal dia orang Islam kata, dan kepala dia fikir orang ni kafir. Kan? Orang ni dia bodoh, dia macam-macam lah. Kan? Itu fikiran negatif yang salah tu berkenaan dengan diri personality orang tersebut. Tapi kalau kita fikir tentang perbuatan buruk dia tu, macam mana kita nak selesaikan ataupun kita nak berwaspada daripada perbuatan buruk tu, tak ada masalah. Yang itu tak dosa. Ya.
Itu tak dosa. Maksudnya kita fikir macam mana saya dapat berhati-hati dengan perbuatan buruk dia, macam mana saya dapat jaga diri saya supaya saya tak terpengaruh dengan perangai buruk itu. Itu tak ada masalah. Itu sebab perbuatan dia. Fikir tentang perbuatan dia dengan cara yang betul. Kan? Sama ada fikir macam mana nak betulkan keadaan dengan dakwah dia ke, tegur macam mana cara nak nasihat dia. Boleh, yang tu boleh fikir. Macam mana perbuatan buruk dia tu kita dapat settlekan, kita dapat bereskan. Kalau tak dapat nak buat approach tu, kita doa, fikir macam mana saya nak doa untuk dia. Fikir macam mana nak doakan yang terbaik untuk orang yang perangai dia macam tu. Kemudian fikir daripada segi kewaspadaan. Kejahat orang lain, bila perangai dia jahat, kita kena juga fikir bagaimana kita dapat berwaspada, kita dapat cermat, kita dapat berhati-hati supaya kita tak terpengaruh dengan dia. Supaya tidak jatuh lubang dua kali. Tidak terkesan. Macam soalan daripada Abu Umar, minta izin tanya macam mana nak tebus dosa mengumpat orang yang kita tak berpeluang untuk meminta maaf. Pertama sekali kita bacakan Al-Fatihah, kita sedekahkan kepada beliau. Yang pertama, kita sedekahkan Al-Fatihah, kita sedekahkan kepada dia. Baik. Setelah kita baca Al-Fatihah, kita doakan kebaikan untuk dia. Doakan kebaikan. Doa baik, apa-apa saja doa kebaikan untuk dia. Kalau dia masih hidup, kita dapat doakan hidayah untuk dia, doa kesejahteraan dia. Kalau dia dah meninggal dunia, kita doakan keampunan untuk dia, kita doakan peningkatan darjat untuk dia. Baik. Seterusnya, kita bersedekah. Kita bersedekah dengan niat, pahala sedekah tu kita hadiahkan kepada orang tersebut. Jangan risau, kita pun dapat pahala sedekah tu. Cuma kita perlukan niat je. Perlukan niat, ya Allah, sedekah aku ni aku hadiahkan pahalanya kepada si fulan. Aku dulu pernah mengumpat dia. Moga nanti ke akhirat, bila kita semua dibangkitkan, Allah akan tunjukkan, kamu nak maafkan dia ke ataupun ni dia ada pahala-pahala dia simpan untuk kamu. Nak ambil yang mana? Nak apa? Tak nak maafkan dia ke ataupun nak ambil pahala? Dia tengok pahala lebih besar, dia ambil pahala. Dia akan maafkan kita, insya-Allah. Bagaimana nak hilangkan rasa takut miskin dan susah di masa hadapan? Takut miskin, adalah sesuatu yang memang kita kena berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam doa Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika minal faqri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada kefakiran. Kefakiran kat sini, ulama kata maksudnya takut kefakiran, takut miskin. Bukan sebab Rasulullah tak takut fakir. Rasulullah sendiri memang pilih kefakiran kan. Kalau kita tengok sirah Rasulullah ni dah boleh jadi kaya dah. Kan? Sebab baginda pemimpin negara. Kan? Kota Madinah kaya. Baginda boleh pilih untuk jalan kekayaan. Tapi baginda yang pilih jalan kemiskinan. Jadi doa tu bukan sebab Rasulullah takut miskin. Sebab Rasulullah yang pilih rumah tak berasap 2 bulan. Rasulullah yang pilih jalan tu. Rasulullah yang pilih satu hari kenyang, satu hari lapar, berselang-selang. Memang Rasulullah pilih. Jadi doa tadi, Allahumma inni a'udzubika minal faqri. Ini pelindung, ulama kata ini Rasulullah minta perlindungan daripada takut miskin. Sebab takut miskin ni memang suatu penyakit hati. Penyakit hati. Baik. Miskin ataupun sesuatu yang berkaitan dengan masa hadapan kita, sesuatu yang berkaitan dengan masa hadapan, sesuatu yang sudah pun di dalam ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini pun kita kena bersangka baik. Di sini pun kita kena bersangka baik pada Allah. Yang pertama, bab rezeki Allah Subhanahu Wa Taala dah jamin. Allah Taala dah jamin, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Allah dah jamin rezeki kita. Jadi sejauh mana kita nak percaya
bahawa Allah dah jamin rezeki kita, diperlukan sangka baik yang kuat dalam jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita kena banyak sangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab apa? Sebab Allah dah jamin rezeki kita. Dah jamin rezeki kita. Yang Allah tak jamin adalah bagaimana kehidupan kita ke akhirat. Kita ni ahli syurga ke ahli neraka? Allah tak ada bagi jamin apa-apa. Allah nak kita berusaha. Ya. Kita ni dapat lintah titian sirat ke tak? Allah tak jamin apa-apa lagi pada kita. Kita ni mati dalam keadaan kesudahan yang baik atau kesudahan yang buruk, Allah masih rahsiakan kepada kita. Tak ada jaminan. Kita dapat mati dalam iman ke, mati tanpa iman ke, tak ada jaminan lagi. Tapi bab rezeki Allah jamin siap dah. Supaya apa? Kenapa? Kerana Allah SWT tahu psikologi manusia ni, pemikiran manusia ni, dia banyak concern bab rezeki dia. Dia banyak fikir tentang rezeki dia. Dia banyak risau tentang rezeki dia. Jadi Allah dah siap-siapkan dulu. Allah dah siap-siapkan jaminan dia yang Allah Ta'ala sebutkan dalam firman-Nya dalam Quran. Ya, aku dah jamin rezeki setiap kehidupan yang melata di atas muka bumi ini. Ya. Kerana Allah SWT nak manusia fokus kepada tujuan dia diciptakan. Tujuan kita diciptakan bagaimana kita menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang sebenar-benar hamba. Ya, supaya kita dapat fokus tujuan kita untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan ibadah kita. Ya. Jadi Allah SWT awal-awal lagi dah memujuk hati manusia bab rezeki. Bab rezeki ni Allah dah pujuk awal-awal dengan ayat dia bahawa dalam surah Hud, aku dah jamin rezeki kamu. Aku dah jamin rezeki kamu, wahai setiap hidupan yang melata di atas muka bumi ini. Ya. Jadi dalam sebuah diskusi mengatakan, ya bena Adam, khalaqatul asya'a li ajli wa khalaqatuka li ajli fala tashtaghil bima huwa lak amman anta lahu. Wahai anak-anak Adam, wahai manusia, wahai insan, aku menciptakan 7 petala langit dan 7 petala bumi adalah untukmu, dan aku menciptakanmu adalah keranaku. Maka janganlah sesuatu yang telah dijamin kepada kamu menyibukkan kamu daripada sesuatu yang kerana apa kamu diciptakan. Ya. Saya ulang. Wahai anak-anak Adam, aku ciptakan 7 petala langit, 7 petala bumi. Maksudnya aku ciptakan dunia untuk kamu, wahai insan. Dan aku ciptakan kamu, wahai insan, kerana aku. Aku ciptakan dunia kerana kamu, dan aku ciptakan kamu kerana aku. Maksudnya kalau Allah dah ciptakan dunia kerana kita, Allah dah jamin dah rezeki untuk kita. Allah dah jamin. Sebab dunia tu memang diciptakan untuk kita. Tapi kita tidak diciptakan untuk dunia. Maksudnya kita bukan diciptakan untuk nak risau tentang dunia, tentang rezeki dunia. Tak. Kita diciptakan kenapa? Wa khalaqatuka li ajli. Aku ciptakan kamu kerana aku. Maksudnya concern kita dalam dunia ni Allah. Ya. Concern kita, kerisauan kita bagaimana perhubungan kita dengan Allah dapat lebih baik setiap hari. Concern kita dalam dunia ni, kerisauan kita, kebimbangan kita, gundah gulana kita adalah terletak kepada bagaimana perhubungan kita dengan Allah. Kita rasa risau kalau kita dengan Allah rasa berenggang. Ya. Bila kita dah mula tak dapat khusyuk dalam solat, bila kita tak dapat nak baca Quran, kita tak banyak zikir, di sini kita risau. Bila kita tak dapat amal syariat agama Allah SWT, di situ kita risau. Kerisauan yang sebenar atas dunia ni macam mana jalinan hubungan kita dengan Rabb kita, dengan pencipta kita. Wa khalaqatuka li ajli, aku ciptakan kamu wahai manusia kerana aku. Jadi segala fokus kita hanya berkaitan antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Ya. Fala tashtaghil bima huwa lak amman anta lahu. Maka janganlah sesuatu yang telah diciptakan keranamu menyibukkan kamu daripada daripada tujuan kamu diciptakan kerananya. Maksudnya janganlah sibuk dengan benda yang Allah dah ciptakan untuk kita, yang Allah dah jamin untuk kita, lalu kita lalai dan mengabaikan sesuatu yang kerana apa kita diciptakan, yang tak ada, Allah tak bagi jaminan. Rezeki Allah dah jamin. Tapi hidayah ni kita kena buru. Hidayah ni, agama ni memang kita kena usaha. Rezeki yang dah dijamin tu pun kita perlu usaha sekadarnya. Ini kan lagi hidayah yang Allah tak jamin kita dapat ke tak hidayah ni. Kita ni mati dalam hidayah ke tak ni kita tak tahu ni. Kita tak tahu mati dalam hidayah ke luar hidayah. Ya. Itu kita kena usaha sepanjang usia kita. Sampai hembusan nafas yang terakhir. Itu concern kita, itu risau kita. Dan bila kita kata future, masa depan kita. Ya. Masa depan yang lebih patut kita concern adalah akhirat kita. Bermula daripada malam pertama kita di dalam kubur kita. Bermula daripada malam pertama di dalam kubur kita. Bagaimana keadaan kita ketika itu? Bagaimana situasi saya seorang diri ketika dalam kubur? Adakah saya dapat menjawab malaikat munkar nakir? Soalan-soalan yang akan diberikan, Man Rabbuka? Siapakah Tuhanmu? Dan saya seorang diri di sana. Dalam kubur. Dan keadaan seluruh ahli keluarga saya tinggalkan saya. Tidak ada seorang mereka menemani saya dalam kubur. Bagaimana keadaan saya dalam kubur? Bagaimana ketika saya akan berhadapan dengan malaikat yang begitu garang sekali, iaitu malaikat munkar dan nakir. Bagaimana keadaan saya ketika bangkit di hari akhirat kelak? Adakah saya bersama dengan ashabul yamin ataupun ashabul shimal? Adakah saya berada di dalam golongan kanan ataupun golongan kiri? Bagaimana keadaan saya ketika bangkit di hari akhirat? Apabila saya diberikan kehidupan selepas kematian, adakah saya digolongkan daripada golongan Nabi Muhammad SAW ataupun digolongkan di kalangan golongan Abu Jahal? Adakah saya bersama dengan Rasulullah ataupun saya akan disamakan di dalam golongan Fir'aun, di golongan Iblis dan juga Haman? Ini kerisauan kita. Ini future kita. Ya, future. Memanglah dalam dunia ni berapa baki usia yang ada itu pun namanya future juga. Yang tu pun kita kena urus tadbir accordingly. Ya, urus tadbir accordingly. Ya, sebab baki usia yang ada ni tak banyak. Ya, baki usia yang ada. Rasulullah kata umur umatku lebih kurang 60-70 tahun. Lebih kurang umurku, kata Rasulullah. Ya. Jadi kalau umur kita ni dah 30-40, kita dah separuh umur dah. Ya, separuh umur. Jadi baki usia yang ada tu pendek dah sebenarnya. Kalau umur kita 50, lagi pendek. Kan? Baki yang ada. Ya. Jadi, tapi lepas habis baki usia kita di dunia ni, yang tinggal berapa tahun lagi tak tahu, tatah malam ni malam terakhir kita di dunia. Ya. Boleh jadi malam ni kita dah bergelar jenazah, ya, kita tak tahu. Malam ni mungkin nama kita dah bertukar almarhum ataupun mayat, ya. Wallahu alam. Tapi masa depan ni kita tak tahu bila. Tapi bermula di alam barzah tu, masa depan itu dia akan memulakan alamnya secara infinity. Ya, secara infinity. Apa maksud infinity? Infinity maksudnya eternity. Ya. Apa itu eternity? Eternity maksudnya forever and ever. Apa maksud forever and ever? Maksudnya without an ending. Without an ending. Boleh tak bayangkan kehidupan yang tak ada ending? Maksudnya lepas trilion tahun hidup, dia tak ada ending. Boleh bayangkan tak kehidupan lepas zillion tahun, tak ada ending. Itu infinity, itu future kita. Jadi dalam dunia ni, apa yang Allah Ta'ala bagi pada kita, kan, baik ke buruk ke, itu semua bekalan untuk kita nak bawa ke dunia alam infinity kita tu. Alam forever kita tu.
alam abadi. Jadi kita tak perlu risau tentang dunia ni. Sebab kalau Allah bagi kita kelapangan, kesenangan, alhamdulillah, kita dapat syukur. Syukur tu bekalan kita di sana. Baik, kalau baki usia kita ni Allah bagi susah sekalipun, na'udzubillah min zalik. Allah bagi susah, Allah bagi sempit, Allah bagi terhimpit, kita dapat bersabar. Kita dapat reda. Reda dan sabar, pasrah dan berserah, itu jadi bekalan kita di alam infinity. Jadi concern kita bukan hanya di dunia. Concern kita ni macam mana kehidupan kita selepas kematian di dunia ni. Yang mana kita akan menemui alam infinity, alam abadi, alam khalidina fiha abada, kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Selama-lamanya. Itu concern kita. Oleh itu, di dalam dunia ni, Rasulullah sentiasa ajarkan kita, hatta dalam kita punya pemikiran, Rasul ajarkan macam apa yang patutnya kita concern lebih daripada yang lain. Rasulullah ajar sampai ke situ. Ya. Dan intipati daripada ajaran Rasulullah, dunia bukan tempat untuk kita, untuk nak kita letakkan concern kita pada dia. Intipati ajaran Rasulullah, dunia bukan tempat kerisauan. Dunia bukan tempat puncak ilmu. Dunia bukan tempat puncak kejayaan. Dunia bukan tempat puncak kehidupan. Dunia bukan tempat puncak puncak hayat. Dunia bukan tempat yang patut dibimbang-bimbangkan. Ya. Kita patut menangisi hati kita kalau kita masih bimbang tentang hal dunia. Maksudnya, kita masih belum dapat intipati yang dibawa oleh Rasulullah. Rasulullah nak, walaupun kita perlu jadi khalifah Allah di atas muka bumi ini, dan kita perlu tadbir urus dunia ini dengan cara yang terbaik, tapi semua itu adalah sebagai bekalan menuju akhirat. Concern kita akhirat. Ya. Kalau seseorang itu, dia cuma hanya fikir pasal dunia, tanpa ada concern akhirat, dia akan cari rezeki dengan cara yang haram. Dia sanggup menipu orang. Dia sanggup lakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat sebab nak cari rezeki. Ya? Jadi demikian. Di samping itu berdoa pada Allah, ya Allah, janganlah jadikan. Sebab itu dalam sebuah doa Rasulullah SAW mengatakan, ya Allah, jauhkanlah aku daripada menjadikan dunia ini sebagai kemuncak hidupku. Daripada menjadi kemuncak ilmu. Sebab kadang-kadang manusia ni fikir kehidupan dia atas dunia ni je. Padahal dunia ni jambatan sahaja untuk dia menuju ke akhirat. Jadi kalau dia dah jadikan alam dunia ni sebagai kemuncaknya, maka dia akan banyak abaikan kehidupan dia ke akhirat. Dia banyak abaikan usaha yang patut dia lakukan, amalan yang dia patut lakukan di dunia ni untuk besarkan akaun akhirat dia. Akhirat pun ada bank, ada akaun dia. Jadi kalau dia tak fikir yang tu, dia akan hanya fikir bagaimana dia dapat lepas di dunia, bagaimana dia dapat lepas hidup kat dunia, bagaimana dia okey kat dunia. Ini suatu pemikiran yang bahaya sebenarnya, sebab dia sanggup melakukan yang haram untuk nak okey, sebab nak okey kat dunia. No, okey bukan sahaja di dunia. Kita bukan nak okey di dunia saja, kita nak okey di akhirat. How can I being okay nanti ke akhirat? Ya. Dan manusia apabila dia dah diberikan kemewahan di dunia, dan jangan dia merasa, oh, I'm okay. Belum lagi. Kerisauan masih di akhirat. Walaupun dunia ni Allah dah bagi kesenangan, kekayaan, takut-takut kekayaan itu mengheret kita, melalaikan kita, menghanyutkan kita. Kita masih belum okey. Ya. Kita masih perlu concern apa yang ada ke akhirat. Bagaimana kehidupan kita. Bagaimana harta yang kita dapat gunakan sebagai hari kemudian. Dan bagaimana kemiskinan yang kita ada. Kalau Allah bagi kemiskinan, bagaimana dia menjadi bekalan untuk kita menuju ke akhirat. Kekayaan dan kemiskinan itu situasi di dunia ini. Yang Allah datangkan kedua-duanya itu ada Allah bagi pada para Nabi. Sebab ada Nabi yang kaya raya, ada Nabi yang miskin. Sebab apa? Sebab miskin dan kaya ni, dia tak ada apa-apa di dunia ni. Sementara je. Yang penting bagaimana sikap hati mereka, bagaimana jiwa mereka menghadapi kekayaan dan kemiskinan. Sebab tu Nabi Sulaiman kaya raya. Tapi Nabi Isa, rumah pun tak ada.
Nabi Isa duduk dalam gua je ketika dia hidup, ketika dia berada di dunia. Tak ada harta. Miskin. Sahabat Nabi pun begitu. Sahabat Nabi ada yang kaya raya dan ada sahabat Nabi yang miskin semiskin-miskinnya. Memang di dunia ni Allah boleh letak manusia ni situasi apa pun. Tapi yang penting bagaimana hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana hati kita dengan Allah. Saya tengok ada tak lagi soalan-soalan yang lain. Yang doa yang saya kata, minta dunia jangan jadi sebagai concern kita yang besar dan jangan jadikan dia sebagai puncak kehidupan, puncak ilmu kita tu doa Allahumma la taj'alid dunya, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mabalagha ilmina. Oh Allah, don't make dunya as my biggest concern. La taj'alid dunya, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Oh Allah, don't make dunya as my biggest concern. Wala mabalagha ilmina, and don't let dunya become my don't let dunya become the peak of my knowledge. Maksudnya kadang-kadang ada orang tengok dia dah sampai degree, dia dah ada master, dia ada PhD, dia rasa dia dah sampai ke muncak ilmu, dia tahu banyak benda pasal dunia, banyak pasal ekonomi, pasal geopolitik, dia rasa dia banyak tahu banyak benda. Jangan jadikan pengetahuan tentang dunia, kita minta pada Allah, janganlah jadi pengetahuan dunia ni sebagai kemuncak ilmu kita. Nanti susah nanti kita nak belajar agama. Sebab rasa dah sampai kemuncak. Bila dah sampai PhD ni dah susah nak masuk kelas-kelas lain. Dah sampai master ni dah susah nak masuk ke kelas agama, ustaz-ustaz. Sebab apa? Sebab dah doktor, profesor. Jadi dunia jangan, walaupun seorang tak dapat title sekalipun, dia rasa dia dah banyak ilmu dunia. Jangan rasa dunia sebagai kemuncak pengetahuan. La taj'alid dunya akbar hammina. Dan ya Allah, jangan jadikan dunia sebagai kerisauan, sebagai puncak kerisauanku, sebagai puncak kebimbanganku. Sebab dunia bukan tempat untuk dibimbang-bimbangkan. Kebimbangan kita kena fikir macam mana kehidupan kita di akhirat. This is very beautiful doa by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mabalagha ilmina wala mabalagha. Mabalagh ni puncak ilmu. Ilmina, pengetahuan kami. Nanti siapa yang nak baca doa tu nanti boleh ulang balik. Kita dah minit yang keberapa dah ni? Boleh tengok sekarang minit keberapa, nanti boleh ulang balik. Tengok doa tadi untuk kita hafal. Maksudnya, ya Allah, janganlah jadikan dunia sebagai kerisauanku yang terbesar, dan janganlah jadikan dunia sebagai kemuncak ilmuku, kemuncak pengetahuanku. Saya rasa sampai di situ soalan-soalannya, mudah-mudahan kita dapat amalkan. Macam mana kita nak jadikan zikir kita itu berisi dah ke atas, baru nak baca. Mungkin apa yang nak ditanyakan tu, bagaimana zikir kita itu nak ada isi yang lebih penuh mungkin. Saya tak dapat baca habis, tapi mungkin itu soalannya. Zikir kita ni, semakin kita zikir sambil hati kita hadir dengan Allah SWT, semakin zikir kita itu berisi. Sejauh mana hati kita terikat kuat ketika berzikir, ketika baca Quran, ketika selawat, maka keberkatan zikir itu lebih menebal pada diri kita. Nurnya lebih besar, isinya lebih hebat.
Ya, kuncinya pada kehadiran hati bersama Allah. Ya. Wallahu a'lam, sampai di situ, insya-Allah kita akan sambung lagi pada masa yang akan datang. Mudah-mudahan kita dapat amalkan apa yang kita belajar pada hari ini dan sampaikan kepada orang lain. Ya, sampaikan kepada adik-beradik kita, pada mak ayah kita, pada anak-anak kita, pada suami kita, pada isteri kita. Ya. Ilmu yang baik disampaikan. Ya, mudah-mudahan ianya menjadi sesuatu yang bermanfaat dan menyeluruh kehidupan kita di dunia dan hari akhirat. Dan moga Allah Ta'ala kurniakan kita husnul khatimah dan jauhkan kita daripada su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita tangguh majlis kita pagi ini dengan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanallah wa bihamdih, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.